Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kita lagi dalam kita menuntut ilmu, dan kita di halaqah yang baru. InsyaAllah pada kali ini kita menambahkan lagi ilmu kita dan kefahaman kita dalam beribadah, yang mana kita dalam bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dalam bulan Ramadan ini. Ahbab, para hadirin, para hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pengajian kita yang lalu kita sudah tahu apakah asrar dan juga rahsia kita dalam berpuasa. Apakah maksud seseorang itu dalam menjalankan ibadah puasa? Apakah yang ingin Allah Subhanahu Wa Taala berikan ganjaran bagi orang yang berpuasa? Lebih-lebih lagi jikalau disokong dengan keikhlasan, dibuat, diamalkan dengan niat, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pengajian kita yang lalu kita sudah mendengar kata Imam Ghazali bahawasanya puasa ini Allah Subhanahu Wa Taala istimewakan daripada ibadah-ibadah yang lain dikarenakan dua sebab. Sebab yang pertama ialah kerana puasa ini yang mengkontrol dan mengawasi hawa nafsu seseorang, dan puasa ini ialah suatu sebab yang menjadikan nafsu syahwat seseorang itu terbantut dan juga terkawal, yang mana nafsu ini ialah senjata yang amat bahaya yang digunakan oleh syaitan. Syaitan ialah musuh kita luaran. Dia menjadikan nafsu dan juga syahwat kita ini memainkan peranan kepada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Dan juga di antara maksud dan juga asrar sir rahsia kita dalam berpuasa, para hadirin hadirat sekalian, ialah puasa ini ialah sir rahsia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang itu berpuasa, dia beramal seperti biasa, seperti orang biasa. Tidak ada orang yang tahu dia ini berpuasa kecuali diri dia dan juga diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbanding dengan ibadah-ibadah yang lain yang mempunyai perwatakan, yang mempunyai pergerakan-pergerakan yang khusus, yang mempunyai waktu-waktu yang berbeza-beza, akan tapi puasa Allah jadikan ianya sebagai rahsia di sisi bagi seorang hamba kepadanya, Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melihat, kadang-kadang kita mendengar cerita orang-orang dalam berikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ada seorang itu pergi bertemu kawan dia di rumah. Bila bertemu kawan dia di rumah, dijamu dengan hidangan. Bila sampai waktu, kata tuan rumah, "Wahai anakku, pergi ambil lapik makanan di rumah kita yang kita beli di haji tahun, bukan yang tahun lepas, haji yang ke-4, 5 tahun yang lepas." Apakah maksud daripada kalam tersebut? Maksud daripada cakap tersebut maknanya, tahulah bahawasanya aku dah pergi haji bertahun-tahun. Jangan ambil lapik yang makanan yang kita beli tahun lepas, yang 3-4 tahun lepas bawa kemari. Jadi habis ibadah puasa, ibadah haji dia. Ada riak di situ, ada rasa ujub dan takabur di situ. Tapi apabila seorang itu beribadah puasa, jangan dijadikan seperti itu. Apabila seorang itu berpuasa, lebih bagus ibadah itu kita sembunyikan, lebih bagus ibadah itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita patut jadikan ibadah kita itu ialah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat sekalian, di pengajian yang lalu juga kita sudah tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyarakat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, bagaimana mereka ini dalam berpuasa, hatta hingga mereka melatih anak-anak kecil dalam berpuasa. Sehingga kita melihat bagaimana anak-anak kecil yang masih lagi dalam tahap menyusu, mereka ini dilatih oleh ibu-ibu mereka untuk tidak makan atau untuk tidak menyusu pada waktu pagi hari, pada waktu awal-awal pagi. Begitulah bagaimana kita ingin melatih, khususnya mereka yang mempunyai anak-anak, yang mempunyai anak murid, yang mempunyai anak sendiri, dan juga mereka yang di bawah jagaan menjaga sesiapa. Perlu kita ini melatih orang
di bawah jagaan kita ini dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin hadirat sekalian, puasa dalam Islam ialah dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kesempatan untuk bernafas lagi dalam bulan Ramadan. Sedangkan kita sudah tahu kebanyakan orang di atas muka bumi ini ada yang ingin berhasrat untuk mencapai bulan Ramadan pada tahun ini, akan tapi tidak disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nyawa mereka. Tidak disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ruh mereka untuk sempat menggali pahala, menggali peluang, menggali juga kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam bulan yang penuh barakah dan juga rahmat ini. Hadirin hadirat, kita melihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak," kata Rasulullah. Telah datang kepada kamu suatu bulan Ramadan yang mana bulan yang penuh barakah. Barakah ini kita tahu ialah barakah ialah suatu perkara yang kecil, tapi di dalamnya penuh fawaid, faedah dan juga kebaikan. Itu yang dimaksudkan ialah dengan barakah. Perkara yang kecil, amalan yang kecil, waktu yang simple, yang ringkas, akan tapi di dalamnya penuh lubuk faedah, rahmat, keredaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah bersabda bahawasanya bila sampainya bulan Ramadan ini, dibuka semua pintu-pintu syurga, tidak akan ditutup suatu pintu syurga pun, dan ditutup seluruh pintu neraka, tidak dibuka satu pintu neraka pun dalam bulan Ramadan. Dan dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala gari dan juga belenggu segala-gala syaitan-syaitan dan iblis di atas muka bumi, supaya sebagai penolong, sebagai support daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita berpuasa dalam keadaan yang sempurna. Jadi dalam bulan Ramadan tidak ada excuse, tidak ada uzur. Seorang itu berpuasa, Allah dah buka pintu syurga, bermakna amalan ibadah itu senang untuk kita beramal. Allah tutup pintu neraka, Allah jadikan neraka itu jauh daripada para hamba-Nya. Allah jadikan syaitan-syaitan itu dibelenggu supaya tidak dikacau tidak mengacau hamba-hambanya yang ingin menjalankan ibadah berpuasa. Tinggal kita satu sahaja, iaitu hawa nafsu kita. Jadi dalam bulan Ramadan syaitan telah dibelenggu, musuh-musuh Allah sudah digari, dan kita punya nafsu syahwat ditarbiah dengan puasa. Itulah keistimewaan bulan Ramadan. Hadirin hadirat sekalian, bulan Ramadan ini dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kita berpuasa dalam keadaan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan bersabar. Kerana itulah maksud kita berpuasa. Seorang itu berpuasa diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam berpuasa ialah dengan bersabar. Bersabar dalam makan minum, bersabar dengan akhlak, bersabar dengan diri, kerana nafsu dan syahwat ini akan jadi senang, akan jadi lembut untuk kita tarbiyah dan kita ubah ialah dengan bila kita berpuasa. Ramai di kalangan orang-orang yang kita tahu yang mana mereka ini para salik ila Allah Subhanahu Wa Taala, para awali, mereka ini apabila ingin mentarbiah nafsu syahwat mereka ini, mereka jalankan ketika mereka berpuasa. Fursah, suatu peluang dalam kita berpuasa. Kita berpuasa dan kita niatkan dalam kita puasa ini, kita niatkan untuk mentarbiah dan buang segala adat-adat kita yang tidak baik. Dalam bulan puasa ini, kalau seorang itu yang ada adat yang tidak baik, tabiat yang buruk, jadi dalam puasa ini, dalam bulan Ramadan ini ialah suatu peluang untuk dia untuk mengubah adat dia, kerana nafsu syaitan, iblis sudah dibelenggu, nafsu syahwat sudah dikekang oleh ibadah berpuasa. Jadi hadirin hadirat, marilah kita buang segala tabiat, buang segala adat yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan puasa ini. Kita tukarkan dengan ibadah, kita tukarkan dengan adat, kita tukarkan dengan perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala ridai. Dan sungguhnya dalam Islam mempunyai suatu majal, suatu peluang yang amat luas bagi para hamba-Nya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah berikan kita taufik untuk menjalankan ibadah yang sempurna untuk Dia.
Jadi para hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kita tahu bahawasanya ibadah puasa ini difardukan ke atas umat Islam ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Apabila Rasulullah SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah pada tahun kedua hijrah, dia dalam bulan Syaban difardukan ibadah puasa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ibadah puasa ini dalam bulan Ramadan ialah suatu ibadah yang baru sahaja yang diturunkan oleh, yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebelum bulan Ramadan, Rasulullah SAW ada menyuruh para hamba, pada para umatnya untuk berpuasa pada hari Ashura. Hari Ashura ialah hari yang ke-10 bulan Muharram. 10 bulan Muharram sebelum bulan Ramadan difardukan ke atas umat Nabi SAW, di atas para sahabat ketika zaman Nabi itu, agar berpuasa pada bulan Muharram, pada 10 bulan Muharram. Apabila kita melihat tarikh ataupun sejarah puasa bulan Muharram, 10 bulan Muharram ini, Rasulullah sampai ke Madinah dan terjumpa dengan para Yahudi di sana. Di Madinah ada ramai Bani Israel di sana, sehingga kan Rasulullah SAW bertanya pada 10 Muharram. Rasulullah melihat mereka ini dalam bulan Muharram, pada 10 Muharram mereka berpuasa. Jadi Rasulullah tanya, kenapa kamu berpuasa pada hari tersebut? Kata mereka, wahai Muhammad, kami berpuasa kerana 10 Muharram inilah hari yang Allah selamatkan Nabi Musa daripada kencaman Fir'aun. Jadi Rasulullah apabila mendengar, Rasulullah berkata, kamilah yang lebih berhak daripada kamu dengan Nabi Musa daripada kamu. Jadi daripada itu Rasulullah SAW mengarahkan untuk berpuasa pada 10 Muharram, hari Ashura. Selepas pada tahun yang kedua hijrah, diturunkan Allah Subhanahu wa taala ayat Al-Quran sehingga difardukan bulan puasa ini dalam bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, sehingga firman Allah, faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa yang melihat bulan Ramadan atau melihat anak bulan Ramadan, maka berpuasalah. Jadi puasa kita dalam umat Islam, puasa umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puasa ialah kita imsak, kita menahan diri kita dari segala perkara-perkara yang membatalkan puasa, daripada pagi hari terbit fajar sehingga terbenamnya matahari. Itu yang difardukan ke atas kita umat Islam. Jadi wajib kita dalam kita terbitnya matahari, terbitnya fajar, bila terbitnya fajar, diwajibkan kita sudah berpuasa, menahan diri dari segala perkara-perkara yang membatalkan puasa, sehinggalah waktu maghrib. Bila waktu maghrib masuk, waktu maghrib, cepat-cepat kita berbuka puasa. Di zaman Nabi SAW, kalau kita melihat hadis Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Bukhari, dulu di zaman Nabi SAW, seseorang itu berbuka puasa di zaman Nabi, had waktunya daripada lepas maghrib sehingga waktu Isyak. Jadi di samping mereka ada waktu dalam berpuasa, begitu juga ketika ingin berbuka puasa pun ada had dia. Dalam hadis Bukhari kalau kita baca, buka puasa hadnya limit daripada bila azan maghrib sehingga azan Isyak, ataupun bila sudah azan maghrib, tidur, lepas bangun tidur tidak boleh lagi dia berbuka puasa. Itu sebenarnya waktu iftar, waktu buka puasa di zaman Nabi SAW. Sehingga kan seorang itu kadang-kadang bila berbuka puasa, masuk azan Isyak, bila habis azan Isyak sudah mula puasa daripada itu. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh mendekati isteri sehingga pada besok harinya. Sehinggalah berlaku suatu keadaan, suatu hal, masalah di seorang sahabat yang bernama Qais bin Sirmah. Beliau ini seorang ahli Madinah, Ansari. Ahli Madinah ini memang terkenal dalam bekerja cucuk tanam. Jadi satu hari itu dia bercucuk tanam pada bulan Ramadan, berpuasa. Bila dalam berpuasa bulan Ramadan, pada akhir maghrib dia pulang, sebelum maghrib pulang dia ke rumah. Bila pulang ke rumah, dia bertanya kepada isteri, wahai isteriku,
ada tak makanan yang kita boleh berbuka? Sekarang ni nak dekat maghrib, ada makanan untuk kita berbuka ataupun tidak? Kata isterinya tidak ada. Subhanallah. Bila katanya isterinya tidak ada, kata isterinya, tapi boleh tunggu sebentar, aku keluar, aku akan cari makanan, insya-Allah kalau ada kita akan berbuka. Jadi keluarlah isteri sahabat Nabi ini, Qais bin Sirmah, keluar mungkin kerana terlampau letih bercucuk tanam daripada pagi sehingga ke petang, tertidur beliau ini. Bila tertidur, pulangnya isteri daripada mencari makanan, bila pulangnya isteri, terlihat suaminya tertidur. Katanya si isterinya sudah putus, dia macam putus asa. Habislah engkau, katanya. Habislah engkau puasa, engkau tidak boleh berbuka puasa. Bila begitu, terbangun suaminya. Bila bangun, sampai pagi dia tidak makan. Kerana bila seorang sudah bangun daripada tidur, sudah tidak boleh berbuka puasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Tahan diri daripada makan minum sehingga pada pagi hari, pagi start puasa lagi. Bila start puasa, pergi keluar untuk bekerja, bercucuk tanam sampai tengah hari. Subhanallah, tak tahan, tak larat, jatuh pingsan beliau ini, sahabat ini. Kemudian bila sudah jatuh pingsan, rahmat Allah Subhanahu wa taala turun. Allah sampai turunkan ayat dalam Al-Quran. Allah kata, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswadi minal khaytul abyadi minal khaytul aswad minal fajr. Jadi Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah nasahkan, Allah mansuhkan hukum yang awal sehingga kan seseorang itu boleh berbuka puasa daripada tergenamnya matahari sehingga terbit fajar. Jadi subhanallah, itu cara ataupun waktu dahulu dalam berpuasa. Dalam dulu waktu berpuasa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pun ada khiyar, siapa ingin berpuasa puasa, siapa yang tidak berpuasa membayar fidyah. Itu pun ada yang sabit dalam hadis Bukhari. Jadi sedikit demi sedikit Allah Subhanahu wa taala ubah hukum dalam berpuasa, suatu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga faedah bagi seorang hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah zaman sekarang kita berpuasa dari pagi hari sehingga ke waktu petang, tidak makan dan tidak minum. Itu ialah ibadah kita dalam berpuasa. Jadi dalam kita berpuasa, kita sudah tahu bagaimana disyariatkan fardu puasa bilanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hayat kehidupannya berpuasa sebanyak 9 Ramadan. Puasa ini ialah dalam bulan Ramadan. Apabila dalam bulan Ramadan berpuasa, ia bergantung bulan Ramadan, tidak kira bulan Ramadan ini 29 hari ataupun 30 hari. Semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa, dia berpuasa dalam bulan Ramadan satu hari sahaja. Bulan Ramadan cukup 30 hari, 29 yang lain tidak cukup, hanya 29 hari. Jadi apa yang kita dengar ini insya-Allah dapat kita manfaatkan dan juga kita ambil faedah. Insya-Allah pada pengajian yang akan datang kita akan masuk sedikit kita mengenali hukum-hukum syariat, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dalam kita berpuasa, agar puasa kita ini sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada akan datang juga kita akan mempelajari siapakah yang wajib, bilakah seorang itu wajib berpuasa, bilakah puasa kita ini sah dalam Islam, apakah perkara-perkara yang membatalkan puasa dan apakah perkara-perkara yang mengurangkan pahala kita dalam berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keteguhan dalam beribadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, berikan kita taufik, kerana itulah mizah keistimewaan seorang hamba itu apabila dia sujud perintah Allah Subhanahu wa taala, sujud pada arahan dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala semoga mengurniakan kita kenikmatan Islam, kenikmatan iman yang kita rasai di dunia ini sebelum hari akhirat. Dan apabila kita bertemu dengan Allah, Allah bertemu dengan kita dalam keadaan redha kita dan seluruh keluarga kita dan seluruh umat muslimin sekaliannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala dan yang buruk itu daripada kesalahan saya sendiri. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.